Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua murid-murid. Okay, hari ini kita akan mempelajari subjek akidah. Okay, sebelum kita mulakan kelas, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, minggu sebelumnya kita ada belajar berkaitan dengan Asmaul Husna. Okey, Asmaul Husna tu adalah nama-nama Allah. Itu murid-murid dah biasa hafal dalam lagu Asmaul Husna. Kita dah sering nyanyi kan. Okey, jadi hari ini Ustazah akan terus masuk tajuk baru iaitu konsep muraqabah. Apa maksud muraqabah? Okey, kita tengok satu-satu. Muraqabah. Muraqabah dari segi bahasa ialah pengawasan dan pemantauan. Dari segi istilah, muraqabah ni adalah suatu keyakinan yang dimiliki seseorang bahawa Allah sentiasa mengawasinya, melihatnya, mendengarnya dan mengetahui segala yang dilakukannya. Okey. Jadi muraqabah ni kita tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang kita buat, sama ada kita sorok-sorok ke orang tak nampak. Okay, Allah tahu. Kita tak boleh nak tipu. Kita boleh tipu pada manusia tapi kita tak boleh tipu pada Allah. Okay. Apa dia ciri-ciri orang yang bersifat muraqabah? Ciri-ciri orang yang bersifat muraqabah ni maksudnya apa contoh orang yang mempunyai sifat baik ni, sifat muraqabah ni. Okay, yang pertama, dia meyakini bahawa Allah itu ada. Bila dia yakin Allah tu ada, maksudnya dia akan takut segala azab siksa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Contohnya dia akan selalu solat. Okay, dia akan selalu ikut perintah Allah, berpuasa, buat benda baik. Kan? Dia tahu Allah tu ada. So dia tak berani nak buat jahat. Okay. Yang kedua, okay, melaksanakan ibadah dengan ikhlas semata-mata kerana Allah dan merasakan Allah sentiasa memerhati segala tindakan kita. Maksudnya kita tahu bila Allah ada, kita akan rasa macam orang tengok kita. Padahal bukan orang tapi Tuhan kita yang tengok kita. So kita akan rasa berhati-hati untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan dosa. Okay. Okay, yang ketiga, sentiasa berzikir dengan mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir. Ni biasa kita buat waktu lepas solat, betul tak? Lepas solat tu, okay, kita cakap lah. Kita zikir, subhanallah, subhanallah. Kemudian kita tukar, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar. Kan, Ustazah kata setiap kali kita solat tu kita zikir, betul tak? Itulah dia. So kita kena sentiasa mengingati Allah dengan kata-kata zikir. Okay? Zikir semua tu. Okay. Kemudian apa kesan dia kalau kita beriman dengan kita mengakui bahawa Allah ni ada sifat muraqabah ataupun sifat yang Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah ada. Okey, pertama sekali kita akan jadi taat kepada Allah dengan penuh ikhlas. Maksudnya kita buat sesuatu tu bukan main-main. Contohnya kamu belajar sekarang kan, kamu dengar Ustazah cakap dalam online ni. Okey, kamu belajar elok-elok. Kan, kamu tak main-main sebab kamu tahu bila kamu main-main Allah akan catat kita punya amalan kebaikan, amalan keburukan kan. Ada malaikat yang akan catat. Jadi kita belajarlah elok-elok, kita tak main-main, kita tak dengar sambil lewa, kita buat kerja, kita buat latihan. Okey, yang kedua, menjauhi perbuatan maksiat. Maksiat ni benda yang tak elok lah, contohnya mengumpat, merompak, mencuri. Bertaubat, menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan dan sebagainya. Okey. Kemudian yang ketiga, menjaga adab-adab terhadap Allah seperti bersyukur, amanah, bertanggungjawab, lemah lembut, prihatin, sederhana, berani dan sebagainya. Maksudnya kita jaga hubungan kita dengan Allah. Kita mengucapkan Alhamdulillah bila kita dapat sesuatu. Bila kita makan, kita baca doa. Lepas makan, kita baca doa. Nak kenderaan, baca doa. Balik daripada mana-mana, kita baca doa. Pakai baju, baca doa. So kita ada adab kita. Okay, kemudian kita bersifat amanah, maksudnya kita tak tipu orang. Bertanggungjawab, maksudnya kita buat tugasan kita dengan betul. Lemah lembut, tak marah-marah. Prihatin, maksudnya kita ambil berat terhadap orang lain. Okay, kemudian beranilah.
Yang keempat, reda pada ketentuan Allah. Maksudnya bila Allah dah tetapkan sesuatu, kita sabar. Kita percaya yang Allah akan beri yang lebih baik untuk kita bila kita ditimpa ujian atau musibah. Serta memohon pertolongan dengan penuh kesabaran. Ya, contohnya macam kita dalam keadaan susah, kan? Kita tahu hanya Allah je yang akan tolong kita. So, kita kenalah berdoa, selalu berdoa. Okay? Okay, kita lihat dalam dialog ni apa dia cakap. Okay, lihat dia sayangkan kucing itu. Tengok, budak ni sayang kucing tu. Biar saya tolong. Tengok, dia tolong orang buta. Kenapa kita perlu buat baik? Abang, kenapa kita perlu buat baik? Dia kata kat abang dia. Okay, jadi abang ni pun cakap, kita perlu buat baik kerana Allah melihat setiap perbuatan kita. Sebab tu kita kena selalu buat baik. Okay, contohnya kalau kat rumah ni, kamu boleh tolong ibu kamu. Yang perempuan boleh tolong ibu kat dapur, mengemas, angkat baju. Okay, yang lelaki boleh tolong ayah. Cuci kereta ke, cuci motor ke, sampah-sampah kat luar. Tak kisahlah, yang penting kamu tolong sementara kamu masih ada di rumah. Nanti bila kamu dah sekolah, kamu dah tak ada masa banyak dah dengan ibu bapa. Betul tak? Kamu dah leka dengan kawan-kawan dekat sekolah. Jadi sementara ada hikmahnya kamu dekat rumah ni sebab COVID, okay, kamu boleh tolong ibu bapa kamu. Okay, tolong, yalah. Walaupun kamu pada darjah 1, kamu boleh tolong angkat baju, lipat baju, belajar. Kan? Tolong ibu bapa yang bekerja tu. Okay. Sebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia. Okey, apa yang kamu boleh tengok berdasarkan gambar ni? Nikmat makan. Nikmat apa lagi? Membantu orang. Nikmat membantu ibu bapa. Adik ibu bapa, nikmat belajar. Nikmat hujan. Rezeki, semua tu rezeki. Okey? Okey. Yang ini kamu boleh buat latihan dalam buku aktiviti mengikut tajuk yang Ustazah ajar ni lah, iaitu tajuk sifat muraqabah. Okey, boleh buat latihan berkaitan dengan sifat muraqabah. Kamu boleh buat latihan seberapa banyak kamu boleh sebab Ustazah tak spesifikkan sebenarnya berapa muka surat. Okey, sebagai latihan inisiatif kamulah untuk mengingat dan memahaminya. Okey, bagi tajuk-tajuk sebelum ni kamu boleh buatlah. Okey. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.